Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua rakan-rakan akuatik di luar sana. Semoga sihat-sihat selalu dan dipermudahkan sebarang ternakan korang. Semoga berjaya. Okey, seperti korang tengok tajuk yang aku tulis dekat bawah tu, untuk video kali ni aku nak update tentang cara pengambilan anak benih yang baru menetas tu, untuk ikan tilapia lah. Jadi kepada sesiapa yang baru mengenali aku ni ataupun yang baru singgah, baru jumpa channel aku ni, okey, channel aku ni seperti biasalah ada sedikit pengalaman untuk dikongsikan kepada korang di luar sana tentang ternakan ataupun cara ternakan daripada ternakan tilapia, ternakan lobster, dan adalah sedikit DIY yang aku buat untuk channel aku ni. Okey, untuk pengetahuan korang dekat luar sana, sebenarnya penghasilan anak benih daripada ikan tilapia aku ni aku buat secara semula jadi. Jadi pembenihan secara semula jadi. Aku tak gunakan sebarang teknologi lah. Jadi aku biarkan di dalam kolam induk tu dan dibiarkan berpasang-pasangan tu. Jadi aku cuma tunggu anak benih saja. Okey, itu cara aku. Okey, dalam video ni aku tak tunjuk cara untuk menghasilkan anak benih. Kalau cara untuk menghasilkan anak benih, okey, korang boleh rujuk balik dengan video aku yang lalu tu. Okey, sekarang ni, hari ni aku nak buat bagaimana cara untuk aku kutip anak-anak benih yang dah menetas tu, dan sedikit penjagaan lah aku nak kongsikan dengan korang. Apa yang korang tengok sekarang ni, inilah aktiviti aku di belakang rumah setiap hari untuk memastikan, untuk melihat keadaan penjagaan anak-anak benih lobster dan tilapia aku lah di belakang ni, dengan kok-kok yang aku susun ni untuk kolam ternakan secara kecil-kecilan. Okey, ini yang termampu bagi aku. Tapi buat masa sekarang, okey, berjalan dengan lancar lah dan sukses lah. Okey, walaupun secara kecil-kecilan ternakan aku ni kat belakang rumah dengan depan rumah ni, sebab aku pun tinggal dekat kawasan perumahan, jadi ruangnya terhad. Jadi sedikit sebanyak dapatlah aku menjana sedikit pendapatan tu daripada hasil jualan anak-anak benih tilapia dan anak-anak benih lobster. Okey, sekarang jom aku bawa korang ke depan rumah aku tu. Ada satu kolam induk tilapia. Jadi tadi aku dah cuba pastikan di dalam kolam induk tu ada tanda-tanda dah akan kehadiran anak-anak benih tu. Jadi aku nak ajak korang, nak tunjuk pada korang semua bagaimana aku ambil anak-anak benih tilapia ni. Okey, jom. Inilah kolam induk tilapia aku yang di hadapan rumah tu. Okey, saiz kolam ni panjang 8 kaki, lebar 5 kaki dan kedalaman 1,5 kaki. Okey, dalam ni adalah induk-induk tilapia yang telah dipilih khas untuk mendapatkan pembenihan. Jadi pembenihan secara semula jadi. Okey, nampaknya banyak juga anak benih yang sedang aku kutip ni. Tapi aku jangkakan mungkin ada satu ibu saja, satu ekor induk saja yang melepaskan anak-anak benih ni. Sebab lebih kurang daripada aku kutip ni, nampaknya lebih kurang dalam 300 ekor saja yang sedang aku kutip ni. Jadi buat pengetahuan korang, korang mesti tanya kan, mengapa aku kutip anak-anak benih ni, sedangkan mengapa tidak aku biarkan bersama di dalam kolam induk-induk tu. Okey, masalahnya sebab aku buat jualan secara kecil-kecilan anak-anak benih tilapia ni, jadi aku terpaksa asingkanlah ke dalam bekas-bekas yang lain. Untuk memudahkan aku mengutip anak-anak benih tilapia ni, jadi dalam kolam tu aku kurangkan sikit lah, aku buangkan sikit lah air di dalam kolam tu, jadi senang sikit aku nampak anak-anak benih tu. Nanti aku akan top up balik lah dengan air pipe tu. Tapi untuk pengetahuan korang, kalau aku boleh share sikit di sini, nanti air pipe yang aku top up balik untuk penuhkan dalam kolam ni, aku tak masukkan anti klorin, aku terus direct air pipe. Ya, time kutip anak benih ni lah aku paling suka sekali, paling best time kutip anak benih ni, sebab aku tahu inilah sumber rezeki aku. Okey, semasa aku kutip anak benih ni, aku kena berhati-hati sikit lah, sebab mungkin ada induk-induk betina yang lain yang sedang
membawa telur di dalam mulut tu. Jadi kadang-kadang kalau kata aku mengganggu ikan-ikan ni, induk-induk ni, takut dikuatiri dia orang akan buang lah telur-telur tu. Jadi satu kerugian lah. Kalau kata buang telur tu, aku akan nampak lah dekat dasar kolam tu telur-telur anak-anak benih tilapia ni. Okey, proses untuk mengutik anak benih tilapia sudah pun siap. Jom ke belakang pula. Aku nak tunjuk cara penjagaan anak benih tilapia ni. Yang dalam bekas 60 liter air ni, okey, anak benih tilapia lah yang aku telah kutip beberapa hari yang lalu. Jadi saiz dia dah mula nampak besar sikit. Jadi untuk kadar kematian ni masih lagi 0%. Jadi mungkin ada yang halus-halus tu mungkin aku tak nampak, ada juga kematian. Tapi untuk kematian besarnya memang 0% lagi. Jadi anak-anak benih yang aku kutip daripada hadapan rumah tu dalam kolam induk tu akan dibawa ke belakang ni lah. Aku akan buat penjagaan. Okey, yang di dalam besen berwarna kuning ni adalah anak-anak benih yang aku kutip tadi lah, yang aku tunjukkan kepada korang tu. Jadi nampaknya di luar jangkaan akulah. Sebenarnya aku jangkakan tadi lebih kurang dalam 300 ekor. Tapi apabila aku dah masukkan ke dalam bekas besen sementara ni, nampaknya aku terpaksa ubahlah untuk ke besen yang lebih besar sikit. Oleh kerana anak-anak benih di dalam besen kuning ni yang aku kutip tadi ni nampak macam dah terlalu padat sangat, kurang selesa lah anak-anak benih tu. Jadi aku terpaksa transfer lah ke besen yang lebih tinggi dan besar sedikit, besen biru tu. Jadi selesa lah sikit untuk anak-anak benih ni. Jadi korang bolehlah tengok bagaimana aku buat penjagaan anak-anak benih ni. Kadang-kadang nampak macam rumit juga, tapi bila dah kita sampai satu tahap kita seronok ataupun kita suka dengan apa yang kita buat, walaupun secara kecil-kecilan yang boleh mendatangkan ialah tak besar mana pun daripada hasil jualan anak-anak benih ni, tapi kalau kata kita ikhlas ataupun kita suka dengan apa kita buat, kita akan seronok dengan aktiviti kita. Okey, bagaimana pula dengan pemakanan anak-anak benih tilapia yang baru menetas ni? Okey, macam biasa aku boleh share sikit lah dengan korang daripada pengalaman aku juga. Aku bagi makanan saiz pellet tilapia yang kecil sekali. Okey, tapi dalam jumlah yang sedikit lah. Hanya dalam beberapa biji saja. Mungkin 10 biji, 20 biji macam tu. Sebab anak-anak benih tilapia ni masih kecil lagi. Jadi tak makan banyak lagi. Ataupun lebih terbaik untuk pemakanan anak-anak benih tilapia ni, korang boleh bagi yang serbuk tu. Pemakanan yang serbuk tu, macam untuk ikan gupi dan untuk ikan laga. Okey, mungkin ada yang cakap pellet yang saiz besar pun boleh juga diberi makan untuk anak-anak benih tilapia ni, sebab dia akan hancur, dia akan mengembang di dalam air. Okey, tapi daripada segi pengalaman aku, memang dia akan mengembang, dia akan hancur juga di dalam air, tapi serat-seratnya tetap kasar juga. Dan bagi pendapat aku, tidak digalakkanlah untuk memberi makan pellet yang besar-besar ni untuk anak-anak benih tilapia yang baru ni. Okey, anak-anak benih ni yang ada di dalam bekas-bekas yang kecil ni yang aku asingkan ni akan diternak dululah sehingga mencapai umur lebih kurang dalam 1 bulan lebih, dan berpandukan kepada keadaan saiz-saiz ikan lah
yang membesar sikit tu, baru aku akan transferkan masuk ke dalam kok-kok semen ni untuk diternak. Secara tidak langsung, sekiranya ada permintaan untuk anak-anak benih tilapia aku ni yang bersaiz agak-agak 1 inci ataupun 1 inci lebih, aku akan jual lah kepada pelanggan-pelanggan yang nak membeli tu. Okey, aku rasa setakat ni dulu perkongsian aku dalam video pada kali ini. Okey, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudi menonton video ni, dan korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Okey, terima kasih kawan-kawan. Sekiranya korang ada idea, ada komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah, aku alu-alukan. Okey, sebelum tu aku minta maaf lah sekiranya video-video aku ni ada sedikit kelemahan. Itu adalah kelemahan daripada aku sendirilah. Sekiranya ada kelemahan daripada penyampaian aku, cara persembahan aku, dan audio dan visual aku yang mungkin kurang memuaskan, aku minta maaf lah pada korang semua, sebab aku tak menggunakan banyak teknologi yang canggih-canggih untuk buat video ni, tapi hanya untuk mempersembahkan, untuk mencari sedikit ilmu dan dikongsi pengalaman pada korang di luar sana. Okey, itu amat berharga bagi aku. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.